Kita ada come and out, in and out lah, in and out. Saya ni 13 episod pertama. Kita harap dia akan ada season-season akan datang. Baiklah, kini negara dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ketiga dan pastinya Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia ataupun FINAS ada perancangan untuk industri kreatif bagi menjalankan kerja tetapi mengikut peraturan dan SOP yang ditetapkan. Bukan itu sahaja, Ketua Pegawai Eksekutif FINAS Ahmad Idham baru-baru ini turut mendapat surat terbuka dari seorang pengarah. Apakah isi kandungannya? Jom kita dengarkan penjelasan Ahmad Idham. PKP 3 ni satu lagi cabaran kita hadapi kerana baru-baru ni kita sedia maklum bahawa MKN telah mengetatkan lagi PKP ini dengan hanya penggambaran di studio yang berdaftar saja dibenarkan. FINAS punya side kita bersyukur kerana sekurang-kurangnya tidak ditutup terus. Cuma skala itu dikecilkan hanya boleh di studio berdaftar. So on FINAS punya side kita akan terus support, beri SPP khas untuk pada mereka yang nak buat penggambaran, dan kita juga sokong dengan MKN punya announcement itu kerana kita merasakan dengan kes yang tinggi hari ini wajar untuk kita perketatkan lagi dan kita perkemaskan lagi penguatkuasaan kita dan juga kita memastikan SOP-SOP itu akan diikuti dengan lebih serius, menunjukkan bahawa industri kreatif juga support the government initiative untuk kita putuskan rantaian virus ni. Ada juga yang kita dengar Ahmad Idham sendiri menerima surat terbuka dari seorang pengarah, katanya penolakan untuk beliau membuat filem kenegaraan. Jadi Ahmad Idham sendiri jelaskanlah tentang isu ini, antara kenapa ditolak. Penolakan satu proposal tu bukanlah benda yang luar biasa, perkara itu biasa sebab kita setiap kali dana yang kita buka tu ramai yang akan masuk. Kita punya kota-kota ataupun kita punya hard ceiling yang perlu kita kecapi. Jadi ada yang berjaya, ada yang tak berjaya, itu biasa. Tapi on FINAS punya side, kita tidak risau apa-apa pun pasal isu tu kerana kita faham, kita maklum bahawa segala tata cara yang dilaksanakan itu mengikut prosedur-prosedur dan ketulusan yang telah ditetapkan. Setiap dana yang datang itu akan melalui satu proses kita panggil pitching, di mana satu jawatankuasa evaluasi yang terdiri bukan sahaja daripada FINAS, daripada panel luar dan juga daripada wakil kementerian ada di situ. Setiap keputusan yang dibuat bukanlah dominan satu je, maknanya FINAS tidaklah veto power yang mengatakan bahawa Ketua Pegawai Eksekutif FINAS ni boleh menentukan segala-galanya. Orang ramai tak tahu bahawa FINAS hanyalah urus setia yang menyelaraskan dana itu saja. We don't even have a say dalam jawatankuasa tersebut. Lepas habis evaluation punya panel, dia akan pergi kepada pula panel pelulus, mana panel pelulus itu pula akan dibentangkan sekali lagi paper yang telah dipersetujui dalam evaluasi itu kepada panel pelulus yang dipengerusikan oleh Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian. Siapa yang berjaya selalunya dia akan diamah. Siapa yang tak biasa itu akan bising lah. Tapi saya tak salahkan mereka kerana semua orang nak peluang yang ada. Doesn't mean that kalau you gagal dalam pitching kali ini, you tak boleh mohon lagi kerana dana FINAS sentiasa akan keluar. Cuma ketika dan saat itu mungkin proposal itu tidak sesuai. Jadi kita tidak bolehlah ambil proposal yang tersesuai ketika itu kerana dia akan bercanggah dengan kita punya perancangan. Detailing tu tak bolehlah saya expose kan kerana sebagai penjawat awam, kita tertakluk kepada non-disclosure punya agreement NDA. Jadi kita tidak boleh sewenang-wenang dan bercerita pada orang, oh kalau orang petikan kenapa, dan kita bagi tahu kenapa dia tak tu, dan kita tak boleh aibkan orang juga disebabkan proposal dia mungkin tidak bagus sebab tu ditolak. Kalau rasa nak tahu dia punya detailing, boleh saja hantar surat secara official kepada FINAS, mungkin buat satu perjumpaan dengan FINAS untuk kita berjumpa. Ramai lagi produser yang mana kita tolak dan datang balik ke FINAS bertanya kenapa, dan dengan cara yang lebih bertamadun lah yang lebih profesional. Hari ini saya nampak bahawa generasi baru dalam industri kreatif ini, mereka punya tahap intellectuality itu lebih tinggi. Sebab itu kalau kita tengok kebanyakan dana-dana yang ada hari ini mulai dirasai oleh golongan-golongan baru, pembikin filem muda. Jadi ada juga pihak mengatakan kononnya keputusan permohonan tersebut kenapa perlunya ada campur tangan daripada Ketua Pegawai Eksekutif FINAS. Seperti mana saya kata, dalam sebarang dana dalam FINAS tidak pernah ada satu keputusan dibuat oleh FINAS kerana ia ada panel. FINAS adalah urus setia yang menyelaraskan dan menyelenggarakan dana-dana tersebut, sehingga kan di pihak pelulus pun saya bukan yang menjadi pengerusinya pun. Saya tak duduk pun dalam jawatankuasa pelulus tu. Tak mana yang mengatakan bahawa, sebab tu kata tuduhan-tuduhan itu mungkin boleh mislead pemikiran orang. Pengerusi saya tak mengeluarkan kenyataan yang begitu konkret. I leave as it is because bagi saya, macam saya kata, we have to move on. Gagal hari ini tak semestinya gagal selama-lamanya. Pengerusi pernah kata, kalau kata you rasa tak dapat, lepas ni move on lagi. Kita pun kena faham sesebuah grant tu bukanlah hanya hak individu. Ramai orang lain juga harus diberi peluang. Mana-mana yang pernah merasai atau menikmati grant-grant daripada FINAS, I think it's high time also kita give other people a chance. Kerana as a government, kita tidak boleh dilihat hanya satu orang harus dominasi sesuatu grant itu di dalam FINAS, kerana grant itu adalah hak milik rakyat Malaysia. Everybody has to be given a fair chance, to be given fair opportunities, benefit from government grant.